Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau kariha al-kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ummah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم يا أكرم الأكرمين. اللهم فرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. أما بعد. Yang saya muliakan saudara pengurusi majlis, rekan saya Ustaz Nasar, yang saya hormati dan saya kasihi tuan pengurusi Surau Al-Muttaqin Bandar Semesta Jaya, yang saya hormati dan saya kasihi barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan puasa surau yang telah hadir, pimpinan masyarakat yang telah hadir, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, adik kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertamanya pada sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tuan-tuan, takwa ini merupakan satu-satunya bekalan yang teramat penting nanti untuk kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah, carilah bekalan, kumpulkanlah bekalan sebanyak-banyak dalam kehidupan di dunia ini, dan bekalan yang terbaik untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Yang kedua, tuan-tuan, sama-sama kita meningkatkan kesyukuran kita. Alhamdulillah, di atas kurnia Allah Subhanahu wa taala pada malam tuan-tuan, kita dikurniakan dengan berbagai nikmat, kesehatan, nikmat masa lapang dan macam-macam lagi nikmat. Tuan-tuan, terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kan tak mampu untuk kita mengiranya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kamu nak mengira berapa banyak nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kamu, nescaya kamu tak akan mampu untuk mengira. Jadi susah dibilang. Kita sentiasa menjadi hamba yang bersyukur, dan moga-moga dalam kehadiran kita malam ini adalah sebahagian daripada lambang kita sebagai hamba yang bersyukur dan memerahkan rumah-rumah Allah dengan salat berjamaah. Alhamdulillah. Dan kita duduk sebentar dalam majlis ilmu yang merupakan sebahagian daripada kumpulan taman-taman syurga. Moga-moga kehadiran kita pada malam yang berbahagia ini mendapat ayunan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya nak ingatkan kepada diri saya dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, supaya kita sentiasa ingat kepada pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-bakhil man zukirtu indahu wa lam yusalli alaihi." Al-bakhil, orang yang kedekut itu adalah orang yang ketika mana dia mendengar namaku disebut, dia tak mahu berselawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Kerana tuan-tuan, dalam satu sejam saya rasa kata dia nak stay sampai pukul 12. Dan dia dulu saya nak balik. Jadi saya bilang kita dengar nama Nabi ni banyak kali sebut dalam majlis kita ni. Kerana kita malam ni nak sambut Maulid Rasul. Maknanya ceramah kita malam ni banyak cerita tentang Nabi SAW. Maknanya bila kita mendengar nama Nabi disebut, maka kita perlulah berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Kerana itulah dia orang yang pemurah. Orang yang pemurah mendengar nama Nabi,
dia berselawat. Dengan nama Nabi dia berselawat. Orang yang telefon dengan nama Nabi buat dono je. Buat tak faham je. Itulah dia orang yang al-bakhil, orang yang telefon kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai mukadimah malam ni tuan-tuan, saya nak bawa tuan-tuan untuk kita pergi sekejap ke Masjid Nabawi. Dah lama Ustaz Nasar yang tinggal dengan saya, dah 3 tahun yang lalu tak ajak saya berumrah. Dan saya dah 3 tahun tak pergi sebab sebelum ni saya selalu juga pergi Masjid Nasar ni, pergi haji sama-sama, pergi umrah sama-sama. Dan dah 3 tahun ni selepas PKP, tuan-tuan Allah Ta'ala kurniakan saya rezeki yang saya bertanggungjawab untuk menjaga ni, tuan-tuan. Setiap kali pergi umrah ni saya selalu doa yang saya minta pada jamaah tu doakan adalah dapat anak lagi. Bukan dapat isteri lagi, dapat anak lagi. Minta anak lagi. Pasal apa saya nak dapat anak yang kedua tu makan masa 11 tahun. Allah uji lambat nak dapat anak kedua. Sekali dapat yang kedua tu dia kembar terus. Jadi tu rezeki Allah Ta'ala tuan-tuan. Jadi kita dah dapat kembar tu pula. Maka ada tanggungjawab lah. Kalau ada kecil lagi kita nak tinggal tu, orang kata tu masih kesian lagi lah pada orang rumah nak jaga. Salah sepasang baby. Jadi kita bagi masa sikit lah, insyaAllah. Masalah insyaAllah. Tahun insyaAllah, tahun insyaAllah. Jadi kita nak bawa tuan-tuan semua ke Masjid Nabawi. Siapa yang pernah pergi Masjid Nabawi pasti dia akan pernah melalui lorong ini. Tuan-tuan di bahagian hadapan Masjid Nabawi, tuan-tuan tengok di dinding ni ada yang kotak, ada yang bulat. Yang kotak, yang bulat ini ditulis sallallahu alaihi wasallam. Yang kotak-kotak tu maknanya kalau selepas kotak tu ada sallallahu alaihi wasallam, maknanya kotak-kotak itu merupakan nama-nama bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang biasa pergi umrah tu tahu tak berapa jumlah kotak-kotak yang terdapat di dinding Masjid Nabawi. Ada berapa banyak nama Nabi yang tertulis di dinding Masjid Nabawi. Pernah kira tak? Saya rasa pernah kira. Saya pun tak pernah kira. Tapi saya tahu jumlahnya berapa. Jumlahnya itu ada 201 nama. Ada banyak nama Nabi SAW. Ini menunjukkan kepada kita bahawa seseorang kalau dia ada banyak nama, tanda dia seorang yang mulia. Kita bersamakan kalau kat tempat kita ni ada sebelum sebut nama dia tu ada sebutan depan kan. Tuan Haji lah, Datuk Seri, Tan Seri lah. Nama ni tu orang yang mulia lah. Pasal apa? Sebelum sebut nama dia tu ada banyak sebutan yang kita kena sebut. Jadi itu juga ada orang yang banyak nama. Tempat yang banyak nama menunjukkan kepada kita tempat tu tempat yang paling mulia. Sebab kita ada Mekah. Ada ratusan nama bagi Mekah ni. Dan jadi Mekah adalah tempat yang paling mulia di sisi Allah SWT. Begitu juga Allah SWT yang kita tahu dalam Asmaul Husna. Kata Allah Al-Quran, walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah itu ada nama-nama yang mulia, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Ada berapa namanya? 99. Ismatun wa ismina isman. 99. Maknanya apa? Sesuatu yang mempunyai banyak nama, banyak panggilan, maka tuan-tuan itu menunjukkan kepada kita bahawa itulah dia di antara orang yang mulia. Sesuatu yang mulia dan lebih banyak nama. Jadi malam ni tuan-tuan saya tak nak bawa 201 nama tu. Tuan-tuan kalau nak dengar 201 nama ni, balik Google 201 nama. 201 nama Rasulullah SAW. Itu dah nasyidnya yang dinyanyikan oleh sahabat saya juga, Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Kata di Google, dia dah siap tulisan dia, bila nyanyi itu keluar nama dia dan dia keluar terjemahan dia apa maknanya. Malam ni saya nak bawa 5 juga. 5 ni kalau dapat hafal malam ni bawa balik pun lagi bagus. Kalau kata ni kan, malam tadi pergi maulid dapat apa? Biasa kita dapat nasi ni kan, lauk ni kan. Nasi apa yang Ustaz sebut belum tentu ingat lagi. Jadi malam ni kalau balik dapat 5 ni pun cukup cantik lah tuan, insyaAllah. Kalau makcik-makcik ke belakang tu ada nak, mungkin ada spare nama nak cucu kan, atau Ustaz Nasar mungkin nak tambah lagi, boleh? Ustaz Nasar boleh dah bagi? Tetap boleh tak? Okay, boleh. Nak, kalau nak boleh. Jadi ni mungkin nama-nama yang mungkin kita boleh jadikan spare part. Nama anak kita akan datang, insyaAllah. Ada saya kempen ni. Banyak mesti saya beritahu saya kempen semua. Sebab nama-nama tak boleh pun langsung kan, tapi nama Nabi SAW di tahun depan ni sila-sila dekat JPN ni nama yang paling banyak kan, tahun depan. Sebab tahun ni semua nak ambil nama ni sebagai nama anak. Kata Nabi SAW, li khamsatu asma, bagi aku itu ada 5 nama. Tapi dalam hadis lain adalah nama-nama lain. Dalam hadis ni sebutkan 5 nama. Ana Muhammad wa Ahmad. Ini 2 nama yang paling famous dan terkenal seantero dunia. Dan telah terkenal tuan-tuan sebelum kelahiran Nabi SAW. Dan ratusan tahun pada zaman Nabi Isa Ibn Maryam telah disebutkan bahawa dalam Al-Quran disebutkan
Kata Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran disebutkan, inni mubashshirun bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku datang untuk membawa berita gembira. Apa beritanya? Tentang kedatangan seorang rasul akhir zaman yang akan datang selepas aku, yang namanya Ahmad. Maknanya Ahmad ini nama dah famous dah, termasuk juga Muhammad. Nama yang dah famous di kalangan Bani Israel. 600 tahun sebelum Nabi dilahirkan, nama itu sudah ada. Tapi ajaib dan peliknya, tidak ada seorang pun manusia sebelum Nabi Muhammad SAW yang diberikan dengan nama Ahmad ataupun Muhammad. Kan pelik kan? Nama sedap, tapi tak ada orang yang ambil. Dan nama tu dah linking dah bocor dah nama tu. Nabi Isa dah bagi tahu pada pengikut dia. Orang tahu dah nama Nabi ni Muhammad, tapi tak ada seorang pun yang nak ambil nama tu. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala simpan nama itu untuk kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Ahmad, Muhammad ni maknanya apa? Yang terpuji. Sini berapa ramai yang Muhammad? Sampai di bawah susu angkat tangan ni kasihnya ramai. Seribu Muhammad. Kan? Kalau tak Muhammad, Ahmad. Lagi ini nama Nabi SAW. Elok kita jadikan nama Nabi sebagai nama kita. Tasammu bi ismi wala tasammu bi kunyati. Kata Nabi, ambillah namaku sebagai namamu dan jangan ambil gelaran aku sebagai nama kamu. Gelaran Nabi, panggilan Nabi Abul Qasim. Ini ditegak oleh Nabi SAW. Jangan namakan anak kita dengan Abul Qasim ataupun Abul Qasim, kerana Qasim itu anak Rasulullah dan Nabi dipanggil gelaran itu Abul Qasim kerana anak lelakinya namanya Qasim. Tapi kata para ulama, larangan itu hanyalah pada zaman Rasulullah SAW saja, supaya tidak berlaku kekeliruan dan di kalangan para sahabat siapa Abul Qasim yang lain selain daripada nama Nabi SAW tersebut. Baik, jadi yang dua ni saya semua orang tahu dah. So malam ni tinggal lagi tambah lagi 3. Yang akan hafal malam ni 3. Saya rasa tuan hafal ni. Kalau tak hafal ni saya tak minat saya seterusnya. Tak tahu hafal saya siapa. Baik, yang ketiga namanya apa? Wa anal mahi. Ada siapa mahi? Tak ada. Mahi tak ada. Mahi tak ada. Kalau tak ada pun nama ni Ustaz. Apa boleh Ustaz? InsyaAllah. Mahi, makna mahi apa? Allazi yam'ullahu biyal kufar. Al-Mahi adalah yang bermaksud orang yang dengan kedatangannya itu menghapuskan segala bentuk kekufuran dan penyembahan berhala. Di Jaziratul Arab tuan-tuan, selepas Nabi Ibrahim bawa agama Al-Hanif, agama asal di Makkah ni agama Hanif, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Tapi beberapa ratus tahun selepas itu datang satu golongan kaum Khuza'ah. Datang seorang daripada kaum Khuza'ah ini membesar. Golongan Khuza'ah ini nama siapa? Amr bin Luhai. Amr bin Luhai Al-Khuzai. Ini seorang pemimpin di Mekah pada waktu itu. Dan dia sangat-sangat terkenal dengan apa? Seorang yang bersikap dermawan. Kalau musim haji ini bukan baru. Dan semenjak zaman Nabi Ibrahim Nabi dah ada haji. Jadi Amr bin Luhai bila orang datang buat haji, dia akan jamu makan. Berapa ekor unta? 10,000 ekor unta. Dermawan tak ada. Sangat murah, 10,000 ekor unta disembelih untuk beri makan orang yang datang buat haji. Dan mengesahkan itu tuan Amr bin Luhai juga akan berikan pakaian sebanyak 10,000 pasang pakaian kepada orang yang datang di Mekah. Ini bagi satu hati pakaian percuma. Maknanya sangat murah. Tapi Amr bin Luhai tuan-tuan, namanya sangat-sangat besar. Dialah orang pertama yang bawa penyembahan berhala ke tanah haram, ke tanah Mekah, ke Jaziratul Arab secara khusus. Ambil daripada mana tu penyembahan berhala? Sembah patung ni ambil dari mana? Ambil daripada negara Syam. Syam pada waktu itu dikuasai oleh orang-orang Romawi. Tuan-tuan, jadi bila pergi Syam, pergi Syria pada waktu tengok orang-orang Syria, orang-orang Syam menyembah patung. Dia tanya pada orang Syria, kenapa kau sembah patung? Dia kata ini sebagai wasilah, sebagai perantara kepada Tuhan kami. Tuhan kami tak nampak, jadi ini wasilah kami untuk minta hujan, untuk minta makanan, minta rezeki. Kami akan minta pada patung, supaya patung itu akan sampaikan kepada Tuhan. Ini gila tak gila? Jadi Amr bin Luhai orang pertama yang bawa penyembahan berhala ke Mekah pada waktu itu, dan akhirnya diikuti. Kenapa diikut? Ini bahayanya orang baik. Orang baik kalau buat jahat senang diikut. Jadi orang baik jangan mudah-mudah buat jahat kepada orang baik. Kalau nak buat jahat tu buat sekian. Sebab apa? Orang baik kalau buat jahat
orang akan jadikan hujah. Ustaz tu, tuan haji tu, orang jadi hujah terus. Itulah dia Amrul Hai. Akhirnya orang semua ikut menyembah berhala, menyembah patung, dijadikan wasilah untuk meminta kepada Tuhan. Datang Nabi SAW untuk menghapuskan penyembahan berhala, dan itu berlaku pada tahun bila tuan? Pada tahun pembukaan kota Mekah. Nabi masuk ke kota Mekah, Fathu Makkah, maka semua patung-patung berhala ini semuanya dihapuskan dan dihancurkan. Maka akhirnya berakhirlah tuan penyembahan berhala di Mekah. Sampai ke hari ini tuan, tidak ada lagi sebarang penyembahan berhala yang berlaku di kota Mekah. Jadi Nabi namanya apa tadi? Al-Mahi, yang memadamkan segala bentuk kekufuran. Ingat kata nama ketiga Al-Mahi. Baik. Yang keempat tuan-tuan, wa anal hasyir. Ada sini nama hasyir? Tak ada juga. Memang tak famous nama dia saja. Maknanya Mahaji boleh Mahaji insya-Allah. Yang cucu akan datang ni boleh namanya Al-Mahi. Mahi nama sedap ni. Apa maksud Al-Mahi ni? Mahi dah hasyir. Apa maksud hasyir ni? Allazi yuhsyarun nasu ala qadami, iaitu orang pertama yang akan dibangkitkan nanti pada hari akhirat. Hari kiamat, setelah hari kiamat manusia akan dibangkitkan. Dan orang pertama yang akan dibangkitkan adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nabi akan mendahului semua umat, termasuk umatnya sendiri. Kata para ulama, kenapa Nabi SAW meminta kepada Allah untuk dibangkitkan dari awal daripada umatnya? Kerana Nabi tak mahu umat yang akan terpinga-pinga bila bangkit. Tak ada Nabi. Nabi bangkit dulu supaya umat yang tahu nak menuju ke siapa, nak cari siapa selepas dia dibangkitkan. Dan ini Nabi Muhammad SAW, orang pertama yang akan dibangkitkan di hari akhirat. Baik, selepas Nabi siapa? Selepas Nabi dibangkitkan, siapa yang dibangkitkan? Iaitu kubur yang sebelah Nabi lah. Kubur sebelah Nabi ni ada 3. 2 dah terisi, 1 masih kosong. 2 yang terisi itu siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sebelah Nabi betul. Tetapi ziarah Nabi itu dalam bilik yang sama. Itu asalnya bilik Rasulullah bersama dengan Siti Aisyah. Jadi Sayyidina Abu Bakar mati, dia minta kepada anak dia supaya ditanamkan di situ, di sebelah Rasulullah SAW. Begitu juga Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dia bukan ada hubungan dengan Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah bila Rasulullah wafat, ayahnya wafat, dia masih duduk rumah tu. Dia masih duduk rumah tu, maknanya duduk dalam rumah yang ada kubur. Kubur siapa? Kubur Rasulullah, ada kubur ayahnya. Kemudian dia berhasrat agar nanti dia pun akan dikebumikan di situ rumah dia. Tapi tanda bila Sayyidina Umar pujuk dia, minta merayu, wahai Aisyah, boleh tak nanti kalau aku mati nanti aku nak kubur sebelah Rasulullah. Tuan, ada sini yang nak mati sebelah Rasulullah? Ada? Tak ada. Tak minat. Sebab kubur sebelah Rasulullah ni yang besar, kita namanya apa? Perkuburan Baqi' al-Gharqad. Itu adalah perkuburan besar pertama yang akan dibangkitkan nanti pada hari akhirat. Kalau kubur-kubur lain melambat sikit. Kubur kat Selesa Jaya ni nanti kubur apa? Impian Mas. Nama dia Rasyad tu. Kubur Impian Mas. Kata ini kubur lambat lah. Lambat lagi tak kalah dari nombor berapa. Tapi kubur di Gharqad, kubur di apa nama tadi? Baqi' al-Gharqad ini adalah perkuburan pertama yang akan dibangkitkan nanti di hari akhirat. Jadi siapa sini yang nak mati di Madinah? Katakan, saya nak ambilkan. Tak berani semua. Semua tak mati ke? Saya tanya sekali lagi, saya bagi tasbih. Saya tasbih. Pasal apa nak kena mati dekat Madinah? Yang pertama, Nabi kata siapa yang mati di Madinah, aku akan memberikan syafaat kepadanya. Siapa nak syafaat Nabi, mati dekat Madinah. Dan Nabi kata kalau barang siapa yang boleh mati di Madinah, yang boleh memilih untuk mati di Madinah, fal yaf'al, maka lakukanlah. Cubalah mati dekat Madinah. Dan saya akan memberikan syafaat kepadanya. Okay, jadi siapa nak syafaat Nabi, mati dekat Madinah. Saya tanya sekali lagi, siapa sini yang nak mati dekat Madinah angkat tangan? Yang tak angkat tangan ni mungkin minggu depan nak pergi umrah. Jadi kita pergi tak balik ke Malpolo. Mak Ali yang tak angkat tangan tu kenapa? Orang kata kalau mati dekat Madinah nanti anak-anak susah nak ziarah. Mati kat Malaysia pun tentu nak ziarah. Mati kat Malaysia ni setahun sekali tu nasib lah kalau kebetulan balik rumah.
rumah dia kan. Kalau rumah mertua tak pergi lah ziarah dia. Yang baik sekali seminggu sekali. Balik masjid singgah ziarah. Tapi kalau masjid kubur dia jauh tu tak ada pasal nak ziarah. Hatta orang yang jalan tepi kubur tu pun tak bagi salam. Itu teruk sungguh kita ni. Lalu tepi kubur Pak Dono kan. Sedangkan orang dalam kubur tu semuanya minta apa? Minta salam kita dan minta doa kita. Seperti mana apa yang diajar oleh Nabi SAW. Dia kata lalu perkuburan, pergi kepada perkuburan. Yang pertama yang kita kena buat dia bagi salam. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna bikum lahiquna insyaallah. Kemudian doakan apa dia? Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Ini doa dia. Doa satu dia minta. Bukan banyak pun orang dalam kubur nak kita doakan satu doa. Apa dia? Minta afiah, iaitu kesejahteraan. Orang yang dah mati minta kita doakan mereka mendapat kesejahteraan. Tapi kita lintas kubur, buat macam tak nampak itu. Besok tak ingat lalu kubur jangan tak doa, jangan tak bagi salam. Jadi ada orang kata tak nak mati dekat mana nanti anak-anak susah nak ziarah. Tuan-tuan, anak kita belum tentu ziarah setiap hari, belum tentu ziarah setiap minggu, belum tentu setahun sekali dia akan datang ziarah. Tapi kalau kita mati di Madinah, tuan-tuan, Masya Allah, kita akan dapat syafaat pertamanya. Apa dia syafaatnya? Setiap orang yang datang ke Madinah ziarah Nabi, mereka akan ziarah kita dan bagi salam pada kita. Berapa ratus ribu orang setiap masa itu? Tak ada lagi. Nak? Kalau nak akan usahakan. Yang pertama doa, macam Sayyidina Umar ada doa. Sayyidina Umar ada doa dengan dua doa. Yang pertama doanya apa? Minta mati syahid. Dia nak mati syahid. Yang keduanya minta apa? Yang keduanya minta mati di Madinah di sisi Nabi SAW. Dua doa tuan, satu dah confirm. Waktu dia hidup, Nabi dah bagi tahu. Sebelum Nabi wafat, wahai Umar, engkau akan mati syahid. Dia dah tahu dia akan mati syahid. Tapi mati dekat Madinah belum confirm. Sebab tu dia raya dekat sini Aisyah. Aisyah boleh tak nanti kalau mati aku tanam kat sini? Akhirnya Siti Aisyah bagi kebenaran, tuan-tuan. Jadi sebab tu Siti Aisyah akhirnya tidak dibunuh di situ. Siti Aisyah sendiri dimakamkan di perkuburan Baqi' al-Gharfad. Jadi ada satu lagi kosong. Siapa punya makam juga itu? Ada yang berhasrat sini? Satu lagi tempat kosong. Satu tempat itu kata para ulama dikhususkan untuk Nabi Isa AS. Nabi Isa akan turun semula nanti di akhir zaman, membunuh Dajjal. Lalu dia mati, kata para ulama, dia akan dimakamkan di sisi Nabi SAW. Jadi kalau nak mati dekat Madinah, jadikan sebagai amalan dalam doa kita. Ya Allah, matikan aku dekat Madinah, matikan aku dekat mati yang syahid. Jadi kita nak mati macam mana kita minta lah kan? Sebab mati ni kita kena minta cara ni. Sebab tu ada sekurang-kurang doa yang kita kena amalkan apa? Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, matikan aku dengan mati yang baik, jangan kau matikan aku dengan mati yang buruk. Doa ni kalau tuan amalkan, syaitan giling kepala. Penat dia ni. Penat dia bekerja untuk menyesatkan kita. Tetapi bila doa ni dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka habislah usaha-usaha syaitan. Pasal apa? Kita ni akan dikira nanti adalah pada hari terakhir, khawatim kita, pengakhiran kita. Pengakhiran yang baik menunjukkan tuan semuanya baik. Dan kalau pengakhiran yang buruk tentang itu menggambarkan, maka awal-awal itu semuanya adalah kehidupan yang buruk. Sebab itu kita minta pengakhiran yang baik. Jadi cara kita mati, di mana kita nak mati, kita boleh minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Jadi wa anal hasyir, orang yang pertama yang akan dibangkitkan nanti di hari akhirat. Boleh? Baik, yang kelima. Nama kelima wa anal aqib. Ada sini nama aqib tak? Aqib tak ada juga. Memang tak ada mas. Jadi hari itu saya ada satu tempat pergi dekat kampung, dekat Batu Pahat, pengerusi majlis. Kebetulan namanya Aqib. Namanya Aqib, saya kata orang Aqib. Awak tahu ada maksud Aqib ni apa? Dia kata tak tahu Ustaz. Tanya ayah saya, ayah dia pengerusi masjid. Tanya ayah dia, Encik, nama Aqib ni apa? Ustaz, bukan saya bagi nama dia. Dia bagi nama mak dia, tanya mak tak belakang. Tuan-tuan, nama ni jangan sampai tak tahu mak dia, tuan-tuan. Nama kita ni adalah doa. Sebab tu bagi nama yang baik-baik. Kata sebab tu bila orang panggil kita, itu adalah seruan panggil kita itu sebagai mendoakan kita. Jadi bagilah nama yang baik-baik supaya kita mendapat doa yang baik-baik daripada orang yang memanggil kita. Okey? Jadi aqib ni maknanya apa? Aqib maknanya khatimah, penutup.
Nabi Muhammad SAW adalah penutup sekalian Nabi dan Rasul. Tidak akan ada lagi Nabi dan Rasul selepas kewafatan Rasulullah SAW, melainkan mereka-mereka yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan membawa risalah yang baru. Nabi Isa memang akan terus juga, tapi tak bawa risalah baru. Nabi Khidir yang kata para ulama masih hidup sampai sekarang, dan Nabi Khidir pun tak bawa risalah yang baru. Mereka kekal dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang ngaku Nabi, selepas Nabi wafat, baru ambil tongkat ketuk oleh dia. Nah ini penipu. Kata Nabi SAW akan datang nanti akhir zaman, sebelum Dajjal yang sebenar muncul, akan datang Dajjalun. Ramai tak? Ramai. Dajjalun ni apa? Dajjalun ini antara mereka adalah orang-orang yang mengaku sebagai Nabi dan Rasul. Bahkan yang mengaku Tuhan pun ada. Kan yakin mengaku Tuhan. Ada sebahagian Dajjalun. Dajjal kecil dan sebelum kedatangan Dajjal yang besar. Al-Masih Dajjal. Okey, kita dah boleh tak apa nama ni? Boleh? Cuba apa nama? Muhammad, Ahmad, Mahi, Hashir, Hakim. Alhamdulillah. Boleh lah tuan-tuan boleh pilih nama satu yang sedap. InsyaAllah boleh. Baik tuan-tuan, yang seterusnya ada satu perkara sebelum azan. Baik, sebelum azan saya cek dulu. Jadi nanti bila azan boleh gunakan sebagai amalan. Baik, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Idza sami'tumul muazzin faqulu misla ma yaqul." Kalau kamu mendengar seruan azan, muazzin meraungkan seruan azan, Nabi suruh kita yang pertamanya, faqulu, jawablah seruan itu seperti mana yang dia panggil kamu. Kan kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabannya Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, jawabannya baik, artinya itu hayya 'alas salat. Nabi kata suruh jawab yang sama. Kan? Jawab yang sama. Tapi tolong tahulah mana itu. Sebab ada takut-takut orang salah faham. Dia jawab yang sama juga. Macam muazzin panggil, dia kata hayya 'ala solah, mari datang masjid. Dia jawab kat rumah, hayya 'ala solah, Pak Bilal mari datang sembahyang rumah aku. Aku yang tak pergi masjid kat itu kan. Sebab dia panggil pula Pak Bilal suruh datang sembahyang kat rumah dia. Jadi sebab itu jawapannya la haula wala quwwata illa billah. Ini ada rahsia di sebalik jawapan la haula wala quwwata illa billah. Kenapa tak? Kerana kita ni pergi masjid, datang masjid ni sebab apa? Sebab kita kuat? Sebab kita sihat? Tak. Sebab ramai orang yang sihat pun tak boleh sampai masjid. Kan? Dan ada ramai orang yang sakit, bertongkat, berkusir roda, boleh sampai masjid. Maknanya kita datang ni bukan dengan sebab kekuatan yang kita ada, dan bukan sebab kesihatan yang kita miliki. Sebenarnya kita datang dengan panggilan Allah, dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Sebab itu sebab la haula wala quwwata. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita jawab tu, kita niatkan ya Allah berikan aku kekuatan untuk sampai ke masjid melaksanakan solat fardu. Sebab tu jawapannya kena betul. Jadi jawab azan ni merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan tak jawab azan. Yang keduanya, summa sallu alayya. Selepas kita jawab azan, ada satu sunnah yang ini kadang-kadang kita terlepas pandang. Selepas azan, sunnahnya bukan doa. Selepas azan, sunnahnya adalah selawat ke atas Nabi SAW. Jadi dah selesai azan, selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali sahaja, Allah Ta'ala akan berselawat kepadanya. Maknanya apa? Menurunkan rahmatnya kepadanya sebanyak 10 kali ganda. Ini tuan-tuan ini antara kelebihan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi kata apa? Summa salullaha liyal wasilah. Nabi kata apa? Selepas itu maka tolonglah doakan aku dengan doa mendapat wasilah. Nabi merayu kat kita ni. Undi. Nabi minta kita supaya setiap lepas azan doakan Nabi dengan doa mendapat wasilah. Apa benda wasilah? Kata Nabi SAW, apakah itu wasilah? Fa innaha manzilatun fil jannah
satu kedudukan yang sangat tinggi, yang paling tinggi, dan hanya ada satu saja, la tanbaghi illa li'abdin min ibadillah, yang akan dapat tu seorang yang menjadi kekasih Allah, yang paling disayangi oleh Allah. Wa arju an akuna anahu, dan aku berharap tempat itu yang dapat nanti aku. Seolah-olah kalau kita faham dengan hadis ni, macam tak confirm lagi tempat tu untuk Nabi SAW. Tapi logik ke? Cuba kita fikir sikit, logik tak logik? Kekasih Allah yang memang dah dapat cop kan, kekasih Allah ni manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kita Muhammad SAW minta supaya kita doakan dia dapat tempat nombor 1 dekat syurga. Dari segi hukum akal tak logik, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab takkan Allah nak bagi pada orang lain, kerana ini kekasihnya. Tapi bila kita baca hadis sampai habis, baru kita tahu kenapa Nabi suruh kita doakan. Bukan untuk Nabi, tetapi untuk diri kita sendiri. Apa yang kita akan dapat bila kita mendoakan Nabi dengan wasilah tadi, tuan-tuan. Kata Nabi SAW, "Faman sa'alallahu liyal wasilah halat alaihi syafa'ah." Barang siapa yang mendoakan aku mendapat wasilah selepas azan, maka halat alaihi syafa'ah, halallah baginya mendapat syafaat daripada aku nanti di hari akhirat. Ini yang Nabi nak sebenarnya, tuan-tuan. Bukan tempat tu sangat. Bila kita doakan Nabi, Allah Ta'ala terus bagi keputusan. Ya, inilah dia orang-orang yang layak mendapat syafaat kau, wahai Muhammad, nanti berikan syafaat kepada mereka. Tapi kalau kita dengar azan tak nak jawab, dan tak nak doakan Nabi dengan wasilah ni, tuan-tuan, maka kita belum tentu nanti kita akan mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Kerana nanti perkara yang paling kita kehendaki pada akhirat besok adalah syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Padahal orang semua mengharapkan syafaat. Kafir ke dia, Islam ke dia, semuanya akan merasai betapa teruknya, betapa kita kata dahsyatnya situasi itu. Situasi apa? Penantian sebelum berlakunya timbangan mahsyar tadi. Sebelum Allah kata, okey, mari kumpul semua, kita akan timbang amalan. Sebelum tu beribu tahun kita menunggu. Dia akan azab dekat dunia, dia kan menunggu. Tak gitu? Betul? Rasa terazab tak? Dia menunggu. Ustaz tak habis bila nak habis lapor, dia menunggu. Lapor ni waktu kerja kapus lamanya nombor tak bergerak. Penantian satu penyiksaan, menunggu ni memang penyiksaan. Sebab tu dekat akhirat bisa antara azab yang kita akan dapatlah menunggu. Berapa ribu tahun, tuan-tuan? Masya Allah, ribuan tahun. Kalau digandakan dengan tahun di dunia ni, ratusan ribu tahun mungkin. Kita menunggu saat untuk dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu tanda siapa yang kita nak jumpa nanti besok untuk mempercepatkan proses hisab itu, kita akan cari Nabi Adam, sampai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Semua kata bukan aku yang boleh bagi syafaat. Lalu akhirnya, tuan, mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi kata, ana laha, aku memang diutuskan untuk memberikan syafaat. Lalu Nabi SAW pun akhirnya bersembahyang dua rakaat meminta kepada Allah, ya Allah, memberikan aku syafaat. Isma' tu syafaat, ya Muhammad, isma' tu syafaat. Aku berikan kau syafaat, maka berikanlah syafaat kepada mereka. Di atas syafaat pertama yang kita akan dapat adalah mempercepatkan proses hisab ini. Jadi bila semua start hisab, kan semua dah nunggu kan. Bila semua dapat, oh dah sampai masanya, yang kaki-kaki itu pun semuanya, tuan-tuan, rasa apa? Rasa apa? Rasa lega. Tahu tak kenapa rasa lega? Tahu tak kenapa Allah Ta'ala berikan rasa kelegaan itu pada semua orang? Termasuk orang kafir pun dapat rasa lega. Pasal apa? Walaupun dia tahu lepas dia akan diazab. Tahu tak kenapa lega? Sebab perasaan lega itulah nanti akan menyebabkan dia akan menyesal lebih berkali-kali ganda lagi. Kan? Dapat rasa sikit je. Apa rasanya? Rasa lega sekejap. Lepas tu nanti hisab habis. Perasaan lega itu menyebabkan mereka akan rasa lebih menyesal. Kenapalah kat dunia dulu aku tak ikut Nabi. Tapi bagi kita yang ikut Nabi ni, dan selepas dapat kelegaan, maka kelegaan itu akan berkekalan kalau tempat dalam syurga. Jadi kita mohon sama-sama doakan Nabi, dan moga-moga kita akan dapat syafaat. Bukan sekadar syafaat mempercepatkan hisab, bahkan syafaat untuk masuk dalam syurga bersama dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, apa doanya? Ini doanya yang kita akan baca selepas azan. Selalu keluarkan TV, keluarkan radio, tuan-tuan. Jangan kita tak amalkan doa kita. Jadi Allahumma rabba hadhihi da'wati
wassalatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Al-wasilah memang perkataan wasilah, iaitu kedudukan yang paling tinggi dalam syurga nanti. Itulah yang Nabi minta kita doakan. Okey, baik. Itu azan ni tuan-tuan penting untuk kita amalkan walaupun ada kuliah. Ada kuliah. Kadang-kadang ustaz kata kita lapor. Kan? Kalau saya boleh pilih antara dua. Nak tangguh ataupun azan terus. Yang terbaik azan terus kan. Kita boleh sekali apa yang tidak mungkin ada yang terbakar wudu, boleh keluarkan wudu. Tapi kalau yang tangguhkan azan, jangan tak azan. Sebelum sembahyang kena azan juga. Azan ringkas, azan cepat-cepat dan juga qomat selepas itu. Sebab apa? Sebab Nabi kata dalam sebuah hadis, kalaulah malam tu Allah Ta'ala nak turunkan satu azab kepada penduduk satu tempat. Azab dah tunggu dah ni, on the way dah jatuh, nak turun dah ni. Tapi dengan sebab orang-orang di langit, para malaikat mendengar azan, mendengar seruan azan, mereka kata, ya Allah, orang Seri Jaya masih azan lagi, ya Allah. Allah kata apa? Tangguhkan azan. Tak jadi turun azab. Pasal apa? Pasal azan. Sebab itu jangan sampai tak azan. Hatta kata para ulama mazhab Syafi'i, azan ini dia bukan milik solat berjamaah sahaja. Dia bukan milik awal waktu solat sahaja, tetapi dia sebenarnya adalah milik solat fardu. Barang siapa yang nak melaksanakan solat fardu walaupun secara bersendirian di rumah, sunat baginya untuk melaungkan azan dan kemudian baru nanti iqamah. Sebab kita tahu dah ni, sebab selepas ada ni, ada doa wasilah. Jadi kalau kita tak azan, kita pun tak dapat untuk berdoa dengan doa wasilah. Sebab syarat doa wasilah ni lepas azan. Jadi jangan tinggalkan azan pada setiap waktu kita solat. Okey, baik. Kalau bapak kita masuk cerita kita, dan itu mukadimah aja Ustaz ya. Jadi boleh sampai 12 boleh. Saya baca Al-Ma'idah boleh. Tapi kalau nak tunggu lah, tak tunggu. Tuan-tuan, bila kita kata nak cinta Nabi SAW, kita semua tahu cinta Nabi ni hukumnya wajib fardu ain. Dia bukan wajib fardu kifayah, kan tuan-tuan? Kau dah cinta, tak apalah aku wakilkan kau, tak. Dia wajib fardu ain, semua orang wajib cinta Nabi. Okey? Jadi bila kita nak cinta pasal cinta, tuan-tuan, kita tengok apa kata Al-Quran tentang cinta. Kalau kita semak dalam Al-Quran, ada berapa perkataan cinta yang diulang dalam Al-Quran. Kata para ulama, bilangannya tidak kurang daripada 80 kali. 80 kali perkataan al-hub ataupun al-hib ini diulang dalam Al-Quran, menunjukkan kepada kita bahawa perkataan cinta ini suatu perkara yang penting untuk kita ayat punya pelajaran. Sebab cinta ini merupakan satu fitrah dalam kehidupan manusia. Dia fitrah, kita akan mencintai dan mungkin akan dicintai. Betul? Mungkin akan dicintai lagi. Salah kata saya. Kita ambil satu ayat dalam Al-Quran. Dari 80 tempat tadi, 80 tempat tadi itu kita ambil satu. Satu je cukup. Nanti kita akan sambung dengan tajuk. Baik, satu ayat dalam Al-Quran cerita pasal cinta. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum, katakanlah sekiranya bapa-bapa kamu, wa abna'ukum, anak-anak kamu, wa ikhwanukum, siapa ikhwan? Adik-beradik. Adik-beradik kamu. Wa ashiratukum, ahli keluarga kamu yang rapat-rapat. Wa azwajukum, pasangan-pasangan kamu, isteri atau suami.